Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahli jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, rasa rindu, lama tak jumpa. Allah uji kita, dan kita bersabarlah. Wa basyiris sabirin, dan bagilah berita gembira kepada orang yang sabar. Saya tak nak hurai panjang-panjang dalam bab lain. Kita pergi kepada kitab kita. Kitab kita ni Asmaul Husna lah. Asmaul Husna. Kecerdasan berasaskan Asmaul Husna. Muka surat 129 sampai ke 129 pula. 629 sampai ke 637. Panjang tajuk ni. Tajuk dia ialah Asmaul Husna Al-Bar, Al-Walil Muta'alil Al-Bar. Ayat Quran menyebut innahu huwal barrur rahim. Ada bar kat situ. Ada bar. Jadi maksudnya innahu, sesungguhnya, bar, baru tu baik dah. Bar ni makna baik. Kat situ diterjemahkan dengan berbuat ihsan. Rahim tu maha pengasihani lah. Jadi yang kita nak bincang ni Asmaul Bar yang diambil daripada ayat Quran tu. Jadi bar ni dari segi makna, sebenarnya saya dah baca sebahagiannya dulu masa dekat surau. Jadi Al-Bar ni makna dia kebaikan lah. Kebaikan. Kita kata dalam ayat Quran sebut tu Zahral fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Biasa kita dengar kan ayat tu. Telah nyatalah kerosakan di muka bumi ini, iaitu di daratan dan di lautan, dengan sebab tangan-tangan manusia. Bar. Situ daratan makna dia. Dalam makna yang lain pula, bar tadi kebaikan. Dan nama Allah juga Bar, kebaikan. Kalau bur jadi gandum. Silap bagi sikit dah jadi berubah makna bur. Kalau bir pun kebaikan. Bar kebaikan, bir kebaikan. Ayat Quran yang menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maksudnya bekerjasamalah kamu, tolong-menolonglah dalam bab kebaikan dan ketakwaan. Jangan kamu tolong-menolong bekerjasama dalam perkara dosa dan pemusuhan. Jadi bir, dari segi makna jelaslah, maknanya berbuat kebaikan. Maksud yang difokus untuk Asmaul Husna Al-Bar ni ialah Allah ni terlalu baik dengan kita. Banyak ihsan dia. Contohnya disebut wa anzalallahu minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah itu menurunkan air dari langit, lalu keluarlah tumbuh-tumbuhan. Keluar tumbuh-tumbuhan menjadi rezeki pada kamu. Kita makan nasi, buah. Kita makan buah dah. Kita tumbuh-tumbuhan lah. Dalam ayat lain sebut tumbuh-tumbuhan. Ialah hujan tu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
tumbuh-tumbuhan ni, sekeliling kita yang kita guna ni semua daripada tumbuhan. Rumah kayu tumbuhan, kan? Ya, maknanya bar ni dia Allah buat baik tu terlebih-lebih. Contohnya saya pakai baju ni kan. Ya, pakai baju ni. Ya. Dari kapas. Kan? Dari kapas. Ya. Daripada kapas. Asal kapas jadi benang. Dari benang dibuat baju. Ya. Saya pakai minyak rambut. Ni panjang sikit rambut ni. Sebab PKP kan, patuh pada PKP. Minyak rambut, minyak zaitun. Ya. Ni kata kursi yang saya duduk ni, walaupun tak elok sikit, kena conteng kat cucu ni. Kursi ada kayu. Allah juga bagi. Kain dia ni, kapas Allah juga bagi. Jadi segala yang ada pada badan kita, kat rumah kita ni, semua daripada sumber Allah SWT ni. Allah ni terlalu baik. Bar ni maknanya itulah, Allah ni maha dermawan, maha pemurah. Dan Allah ni dia terlalu baik ni. Kalau kita buat salah, dia tak hukum terus. Kan? Sekarang ni kita ni dalam ujian Allah Ta'ala lah, musibah ni. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Kami akan uji kamu dengan ketakutan, kan? Dengan ketakutan, warju' dan kelaparan. Ni alhamdulillah belum lapar lagi lah. Tak tahulah akan datang ni. Kita kena jaga-jaga ni. Wabak ni sampai bila kita tak ada jangka ni. Jadi dari segi ekonomi tu kita kena jagalah. Berjimat cermat. Sebabnya ekonomi kita, ekonomi keluarga, ekonomi rakyat, ekonomi kerajaan pun akan terjejas. Maka kita kena jagalah. Allah akan uji dengan juk, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan pengikut, kekurangan kawan ataupun mana anfus ini, mungkin kawan dah meninggal, keluarga dah meninggal, mungkin pengikut kawan kita dah pergi tempat lain. Wasamarat dan kekurangan buah-buahan akan diuji. Maka kita ni sekarang dia diuji. Tapi yang saya nak sebut tadi tu tentang kita buat banyak dosa tapi Allah tak balas terus, kan? Tak balas terus, kecuali dah melampau sangat, maka Allah akan datang balak lah. Minta kita ni ujian Allah Ta'ala. Balak tu pun memang mana ujian, kan? Dia ada balak untuk ujian untuk memberi pahala kepada kita, kafarah, ada meningkatkan iman kita. Ada juga azab. Azab ni kita minta jauh lah. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Tu maknanya Allah kata rasalah azab yang dekat ni atas dunia ni. Tu azab lah kalau dosa banyak sangat, melampau, memang Allah bagi azab. Sebelum azab yang besar di akhirat nanti, kan? Supaya apa? Yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah. Ni kita duduk rumah ni alhamdulillah. Kita duduk rumah ni kita banyak ibadah lah. Kalau tak buat ibadah juga tak tahulah, kan? Ibadah tu maksudnya berjamaah dengan keluarga, ada zikirnya, ada baca Qurannya, ada baca zikir pagi petangnya, ada duha, ada solat tahajud. Itu kita kalau tak buat juga tak tahulah dalam keadaan Allah. Kita tengok kematian di mana-mana ni, kan? Jadi patutnya kita rasa ini satu peringatan yang besar lah kepada kita, kan? Jadi tuan-tuan, contohnya kalau kita niat
nak buat jahat tak kena dosa, tak kena dosa lagi. Tapi niat buat baik dapat pahala dah. Ya. Dan bila kita buat pahala berganda-ganda, itu maknanya bar Allah bagi ya Allah. Ya, kebaikan pada kita tu. Tapi kalau kita buat dosa, malaikat nak tulis dosa tu, kata ketua dia nanti dulu. Tunggu lepas zuhur tak istighfar, tunggu lepas asar tak istighfar, tunggu lepas maghrib tak istighfar, lepas isyak tak istighfar, tak buat apa-apa sampai tidur tak istighfar, barulah tulis dosa tu. Itu makna Allah tu bar, tuan. Jadi dalam kitab kita ni, saya tak tengok kitab pun tuan, kalau kita jadi panjang dah ni, kita nak buat setengah jam lebih sikit je. Adalah beberapa yang cerita yang tentang macam mana kebaikan, apakah yang difokus kebaikan atas dunia ni. Maksudnya dah Allah tu bar, kita pun bar jugalah. Tapi bar Allah tu maha bar, maha baik. Kita ni bar sifat baik manusia. Di antara yang dia bagi contoh, kisah Nabi Musa masa turun Sina, diperlihatkan oleh Allah SWT seorang yang lelaki seorang berdiri di Arash. Arash Allah SWT tu. Jadi hebatlah. Arash ni Allah Ta'ala yang maha agung. Yang agung. Jadi tiba-tiba ada seorang berdiri kat situ. Nabi Musa tanyalah pada Allah. Allah kata dialah orang yang hatinya bersih, tak ada iri hati, dan dia banyak buat baik kepada kedua bapanya. Dia fokus kebaikan kita ni, di antaranya dalam kitab kita ni, tajuk Abbar ni tadi, ialah wabil walidaini ihsana. Ayat Quran sebut kepada kedua bapa kita berbuat baiklah. Jadi keberkatan tu tinggi bila kita buat baik kepada ibu bapa ni. Ridallahu fi ridal walidain. Ridallahu fi ridal walidain. Nabi kata keredaan Allah itu terletak kepada keredaan kedua bapa. Bila Allah redha, kita dapatlah rahmat Allah SWT. Ada orang yang memang dia berjasa pada mak bapak dia. Banyaklah kalau nak cerita. Saya nak cerita satu je. Ada kawan dia AJK masjid saya lah. Dia ayah dia yang sakit tu dia jaga seorang je. Mungkin adik-beradik tu balik tengok sekali-sekali lah. Kata saya tanyalah khabar dia macam mana jaga mak bapak ni. Alhamdulillah Ustaz, sejak saya jaga mak bapak ni mandinya, bersihnya apa ni, yang sakit terlantar tak boleh buat apa dah. Dia kata murah rezeki. Tengok keredaan Allah SWT. Panjanglah cerita tu. Cuma nak cerita dalam kitab kita ni ada sebut tentang kisah Sayyidina Husin dengan Hasan. Masa dia makan dengan mak dia Fatimah lah. Dia tak nak ambil makanan tu. Makan bersama tapi tak nak ambil makanan tu. Jadi mak dia tanyalah kenapa tak makan. Dah kita makan bersama ni kenapa tak makan? Jadi Hasan jawab, dia kata takut saya nak ambil. Kalau saya ambil yang takut mak nak saya ambil. Sampai macam tu sekali. Kan? Macam saya ni, anak saya tahu dah. Kalau masak ayam, peha tinggal kat ayah. Sebab ayah suka peha. Yelah, dah tua-tua ni tuan-tuan, dia selera kurang selera. Nak kena peha tulang baru selera. Kan? Jadi anak saya alhamdulillah lah, faham tu. Itu satu daripada birrul walidain lah. Buat baik kepada kedua bapa. Sampai tak sanggup nak ambil, takut kalau ambil ni mak nak yang ni. Kan? Nak ambil yang ni takut mak nak yang ni, jadi dah takut mak kata aku nak makan itu, dia ambil. Sampai macam tu sekali. Maka buat baik pada kedua bapa lah. Kemudian dalam cerita ni dia cerita pula banyak tentang kebaikan ni, bersedekah lah. Tuan-tuan ya. Bersedekah.
dalam satu hadis sebut tu, bila waktu petang di tepi langit, malaikat berdoa, Allahumma ati mumsika khalafa. Astagfirullah. Silap. Maaf. Allahumma ati mumfiqa khalafa. Betul dah. Wa ati mumsika talafa. Diulang-ulang ni maksudnya, ya Allah, bagilah kepada orang yang infak bersedekah ganti balik. Memang tak miskin lah dia sebut. Kalau orang bersedekah banyak, tak miskin. Sebabnya Allah yang bagi rezeki kan. Dan bagilah kepada orang yang mumsikan ni, orang yang kedekut. Rugi. Kan. Orang minta derma, dia mampu bagi 200, 300, tapi dia tak bagi. Dia takut rugi. Kemudian, dia naik kereta, pamcik tayar. Kena tukar tayar tu, kena 300 hari yang sama. Kawan saya bagi tahulah contoh kan. Wallahu a'lam lah hikmah dia tu kan. Jadi banyaklah hadis mengenai hadis Al-Quran mengenai kebaikan bersedekah ni. Dan bersedekah dalam ayat surah Baqarah yang dalam buku kita ni, Al-Baqarah ayat 267 sebut kalau sedekah tu yang baik-baik. Kan, yang terbaik. Maknanya tak sempurna lagi kebaikan kita ni, sehinggalah kita ni bersedekah dengan apa yang kita sayang. Cabaran ni tuan-tuan. Cabaran ni. Bersedekah apa yang kita sayang. Kan. Ni kisah ni berlaku pada Abu Talhah. Abu Talhah ni dia orang kaya. Dan dia ada kebun yang dipanggil Buraiha. Dia sangat sayang kat kebun ni. Sebab kebun ni memang besar, cantik, subur. Nabi sendiri pun pergi Nabi sendiri pun pergi kebun tu, pergi ambil air bersih tu. Wallahu a'lam, saya nak bayangkan air bersih ni mungkin kat kebun tu ada sumber air mineral lah, macam kita nak pergi Shah Alam tu lalu ke Puncak Alam tu, kan ada orang ambil air kat bukit tu kan. Air bersih gitulah, yang tak payah masak, tak payah apa dah. Maknanya kebun tu istimewa. Nabi sendiri pergi. Kemudian Nabi baca ayat Quran tadilah. Dia baca bersedekah ni, kita ni kebaikan kita tak sempurna lagi sehingga kita boleh bersedekah apa yang kita sayang. Tuan-tuan. Jadi Abu Talhah pun berfikir, lama dia jumpa Nabi. Dia kata dia nak sedekah kebun ni. Sebab apa? Kebun ni lah yang dia sayang. Kalau dia, Nabi dah baca ayat Quran tu, kalau dia tak buat macam dia ni, tak sempurna lagi kebaikan dia. Kan? Ni al-bar tuan-tuan ya. Kita nak faham al-bar ni. Jadi Nabi kata bersedekahlah kepada saudara mara kamu. Dia sedekah ni memang gitulah tuan-tuan. Lepas tu dia buatlah. Kita yang terdekat dulu. Yang terdekat ni, macam saya ni contohlah, bukan kita nak riak, minta maaf lah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa astaghfiruka lima ta'lamu. Berlindung dengan riak lah kan. Macam contohnya bila keadaan macam ni, saya terfikir anak saya dulu kan. Jadi anak saya ni ada kebanyakannya dah kerja lah. Tapi ada juga yang kerja sendiri. Alhamdulillah dia adalah pelajaran, ada degree, tapi minat dia kerja sendiri. Bila keadaan macam ni, bila keadaan macam ni, saya pun teringat dah ke dia dulu kan. Jadi bagilah bantuan sikit-sikit lah kan. Dan juga yang terdekat-terdekat lah. Lepas tu barulah jiran, orang kampung kita kan, yang mula dengan ahli keluarga dulu apa-apa ni. Tapi itulah tuan-tuan ya, kita dalam musim ni, saya ingat beberapa ayat Quran lah. Pertamanya, musim orang susah ni,
Kan orang tak boleh berniaga, tak boleh kerja, tak apa ni. Jadi banyak ayat Quran yang menceritakan tentang suruh bagi bantuan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kamu tengok ke tidak orang yang bohong agama. Dia maksudnya kata beriman, kata Islam kan. Tapi dia bohong sebenarnya. Sebab apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia tidak ambil berat tentang anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia ni tak menggalakkan bagi makan kepada orang miskin. Itu satu. Kan? Yang satu lagi wa ma surah Al-Balad ni. Wa ma adraka mal 'aqabah faqqu raqabah au it'amu fi yaumi dzi masghabah. Kebaikan tu ialah kamu au it'amu fi yaumi masghabah, bagi makan pada hari kesusahan. Au it'amu fi yaumi dzi masghabah yatiman dza maqrabah, bagi makan kepada anak yatim. Maqrabah ni kaum kerabat dulu. Yang lain bagi juga, tapi utama yang kaum kerabat yang susah lah. Au miskin dza matrabah, ya Allah. Kepada orang miskin, matrabah ni duduk atas tanah. Maksudnya susah. Nak bayar sewa rumah, nak bayar bil, nak makan, nak minum, susah. Jadi inilah yang Allah sebut ni, kalau kita tak buat ni, maka kita ni memang dusta agama lah, kata beriman tapi tak bagi. Jadi yang tadi Abu Talha ni dia sedekah yang dia sayang kan. Jadi kita ni macam mana pun adalah infak kita kan, musim-musim macam ni jangan tak ada langsung kan. Orang tengah susah ni. Jadi itu bar tadi yang kita nak bincang tentang bar tadi. Jadi tuan-tuan, saya nampak dalam kitab kita ni ada senarai manfaat bersedekah. Tengok pada masa ni ada lebih kurang tak sampai 10 minit dah. Saya nak petik lah yang dalam kitab kita ni. Menurut Al-Samarqandi, menderma atau bersedekah itu membawa 10 kebaikan. 5 daripadanya diperolehi di dunia dan 5 lagi diperolehi di akhirat. Ini galakan bersedekah ya tuan ya. 5 kebaikan dunia ialah pertama, membersihkan harta kekayaan. Seperti penjelasan Nabi Muhammad, ingatlah jual beli selalu. Ingatlah jual beli selalu disertai dusta dan sumpah. Kerana itu bersihkanlah ia dengan menderma. Kadang ada cakap bohong lah. Ni durian dari Perak lah, dari Pahang lah, apalah. Kadang-kadang tak tentu lagi kan. Tak payah berapa panjang, nanti tak cukup masa. Baik, maknanya kita kena bersedekah kan, nak bersihkan harta kita yang ada bohong-bohong tu, yang ada sumpah-sumpah tu. Yang kedua, membersihkan diri daripada dosa seperti dinyatakan dalam Al-Quran. Ambillah sebahagian harta mereka sebagai derma bagi membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu ayat Qurannya. Maknanya bila kita sedekah tu bersih hati ni. Harta tak bersih harta ni, bersih hati pula. Kalau tidak kita ada rasa tamak. Yang ketiga, menolak balak
dan penyakit seperti penjelasan Nabi Muhammad. Ubatilah penyakitmu dengan menderma atau bersedekah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Penyakit ni dalam kitab kita ni ada sebut kisah Nabi Isa. Ya, Nabi Isa dia berjumpa dengan orang kampung, dia kata ada seorang tu dia ambil upah gosok. Ya, rupanya ada upah gosok baju dah dulu. Tapi dia selalu tak amanah. Dan dia ambil baju tu. Ya, jadi orang kampung ni suruhlah Nabi Isa doa supaya selamatlah barang tu. Jadi maka Nabi Isa pun berdoa lah. Kan, Nabi Isa selamat. Doa tu suruh selamat barang je, tak hilang. Lepas tu orang yang tukang gosok yang tak amanah ni, dia berehat. Dia nak balik rumah dia tu, berehat di bawah pohon pokok. Kemudian adalah seorang yang betapa ni maksudnya orang yang ibadat lah, berzikir. Dia kata, ada tak roti, dia kata. Aku nak cium bau. Tuan-tuan ya, nak cium bau je. Dia lapar berhari-hari dah. Minta nak cium bau je, supaya hilang lapar sikit-sikit kot. Kita ni kadang orang minta ni, minta RM10. Terus minta RM10 je. Kan? Jadi lepas tu dia bagi makan terus lah. Lepas dapat sekeping, dia berdoa, minta diampunkan dosa orang ni. Lepas tu dah sebab dia rasa bagus doa tu, dia bagi lagi sekeping, doa lagi. Bagi dia sampai 3 keping, sampai doa minta dapat rumah dalam syurga. Lepas tu dia rasa nak bagi balik lah bungkusan ni, kan. Dia pun pergi balik, terjumpa Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa minta bungkusan tu. Bungkusan yang jadi kontroversi tu dah, yang maknanya kalau awak balik bungkusan ni, dia tak amanah. Bila buka tu ada ular dalam tu. Ular tu terikat mulut dia. Nabi Isa ni akan mendapat wahyu dari Allah. Dia kata, ular ni memang memang nak gigit kamu lah. Kalau kamu buka, dia gigit lah ular bisa ni. Tapi bila kamu bagi sedekah tu, malaikat turun ikat mulut ular tu. Wallahu a'lam. Ada dalam kitab kita tu lah, boleh rujuk lah, tuan kan. Kemudian Nabi Isa nasihat kat dia supaya jadi yang baik, dia pun berubah lah. Itu maknanya kita kata tadi, contoh balak tak menimpa orang yang bersedekah ni. Kalau memang macam yang ubat penyakit ni pun dengan bersedekah dia juga. Ada hadis dia. Ada kawan saya tu, dia ada pengetahuan sikit lah. Bila orang tanya ni, dia kawan dia tu sakit, macam sakit kronik, barah dapat. Bila buat cek dengan doktor, tiba-tiba baru tahu dia ada barah yang dah tahap 4 ke tahap berapa. Kan? Macam mana Ustaz? Dia tanya kawan saya ni. Kawan saya tu Ustaz juga. Dia kata, sedekah, dia kata. Cari masjid mana, bayar bil air ke apa ke. Tu. Cara dia, tuan-tuan. Yang keempat, menyenangkan hati orang miskin. Kerana sebaik-baik amal bagi seorang mukmin adalah menyenangkan orang miskin. Kasih pada orang miskin lah. Kan banyak Quran saya baca tadi tu kan. Jadi senang hati dia. Suka dia, tuan-tuan. Kan? Kita makan sedap seorang-seorang, makan banyak-banyak. Kan? Orang miskin tak makan. Berdosa lah semua orang kampung kalau ada orang kita kenyang, dalam kampung tu ada yang kelaparan. Kan? Jadi berdosa semua. Yang kelima, yang atas dunia ni, kelebihan bersedekah tadi. Menjadi berkat pada harta dan murah rezeki, seperti kata Allah, semua yang kamu dermakan, Allah menggantikannya. Yang saya sebut tadi lah.
Allah, mereka berdoa, Allahumma ati munfiqa khalafa wa ati mumsika talafa. Kurniakanlah kepada orang yang sedekah ni ganti balik, tak rugi punya, tak kurang kata dia, tak miskin kalau dia sedekah, Allah akan tambah rezeki tu. Kan? Banyaklah ayat Quran janji macam tu. Dan bagilah orang yang kedekut tu rugi. Jaga-jaga tuan ya. Itu yang dekat dunia. 5 kebaikan yang diterima di akhirat pula adalah, pertama, derma itu menjadi payung ataupun perisai di hari akhirat. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, derma itu meringankan hisab. Allah, hisab ni tuan-tuan, berimpit-impit manusia. Jadi kalau ada sedekah tu, diringankan hisab dia. Yang ketiga, derma itu membersihkan timbangan, memberatkan timbangan amal kebaikan. Macam manalah kita tuan-tuan kan, ahli jamaah surah An-Nur, macam mana kita ni, surah Al-Qari'ah tu kan, yang menyebut tentang mizan tu. فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Siapa yang berat timbangan kebaikannya atas mizan tu timbang nanti, kita ni hidup kita ni banyak buat dosa ke banyak buat pahala? Wallahu a'lam. Kita jaga-jagalah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya masuk syurga. Aisyatir radiyah, tempat yang direktur itu syurga. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka dia masuk dalam hawiyah. Apa itu hawiyah? Api yang membakar-bakar, api yang membara-bara. Jadi bersedekah ni berat timbangan tuan-tuan, bersedekah. Bar tadi yang kita sebut awal tadi, nama Allah Al-Bar tu, innahu huwal barur rahim, yang Quran sebut tu. Allah tu maha baik, maha ihsan, maha bar, dan maha pengasihan. Derma itu yang seterusnya, derma itu memudahkan menyeberang di atas jambatan yang terletak di atas api neraka. Sirat lah ni. Bukan senang sirat tu. Maka dengan bersedekah ni mudah lah, urusan jadi mudah, terus sampai ke syurga lah. Yang kelima, derma itu meninggikan darjat di syurga. Ni amalan tahap tinggi lah kan. Jadi tuan-tuan ni, kita kejar masa ni, saya nak pergi pada yang terakhir lah, iaitu khasiat dia. Khasiat dia. Kan Asmaul Husna ni ada dia punya kelebihan-kelebihan tu. Jadi untuk yang bar ni, orang yang lumpuh dinasihatkan membaca ya bar sebanyak 202 kali secara berterusan. Setiap hari lah lumpuh. Ini menjadikan tabah dalam menanggung penyakitnya. InsyaAllah sembuhlah kan. Tapi dia jadi sabar. Orang yang ketagih minuman keras juga boleh membaca nama ini. Bacalah sebanyak 700 kali sehari. Dengan izin Allah, Allah menyembuhkannya. Siapa yang ketagih apa-apalah, arak lah khususnya, yang sebut kat sini, tagih dadah pun boleh lah. Apa-apa yang ketagih tu, baca 700 kali sehari. Dia dah baca sendiri. Kita ni nak berubat, pergi rumah perawat syifa ke apa ke, perawat syifa yang baca banyak, kita tak baca. Boleh juga kan, sebab dia dah memang amalan dia, tapi kita amal sendiri tu yang penting kan. Jadi baca 700 kali. Jadi kemudian satu lagi, orang yang berada di tengah laut diancam badai, bacalah nama ini bagi mendapat pertolongan Allah. Maknanya dalam keadaan kecemasan lah, baca dah ni.
Ya bar, ya bar, ya bar, ya bar. Dia bagi contoh ni yang di tengah lautan tu. Ya, ni kita dalam kecemasan apa-apa lah. Ya bar, ya bar, ya bar. Tak tahu nak baca apa, baca ya bar. Ah, jadi tuan-tuan kita masa yang terhad ni, itu sajalah. Semoga dapat manfaat daripada Asma' Husna yang 99 ni, Al-Bar. Kita amalkanlah baca Asma' Husna ni semua sekali, ulang-ulang. Dan kalau ada masalah yang tadi, amalkan ikut cara yang tu. 202 kali untuk orang yang sakit lumpuh, 700 kali orang yang ketagih, dan baca masa kecemasan, tuan-tuan. Jadi jangan lupa berada di rumah, patuh pada PKP, stay at home, happy stay at home, ibadah at home, tambahkan pahala kita di rumah. Jadi setakat itu dulu. Apa yang baik itu datang Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala bila sesi hakikat bahawa kedua-duanya kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.